Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan IJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta maaf pagi ini saya diminta untuk berbicara pasal hijrah. Kebiasaannya saya baca Quran kan. Minta maaf lah ibu-ibu kan. Pagi ni kita tak tengok surah An-Nur, tapi kita sentuh juga ayat-ayat Quran dan sebagainya. Yang keduanya minta maaf sebab masa tak menentu, melilau cari masa. Kebiasaannya kita hari Sabtu malam kan, lepas tu dah nak cukupkan takmir punya waktu kan. Akhir-akhir bulan ni tak berapa nak ada masa, jadi merata pergi. Akhirnya dapat pagi ni kan. Terima kasihlah pada Tuan Pengurusi kita kerana membenarkan saya datang pada pagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita baru saja menyambut Hijratul Rasul, tahun baru 1444. Kita sambut malam tadi kan. Hari ni hari pertama, 1 Muharram 1444. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita berada di atas muka bumi, bernafas, dan yang lebih baik adalah kita masih lagi berada di rumah-rumah Allah kan. Kita masih lagi dapat melaksanakan ibadat solat secara berjemaah. Kita boleh hadir di masjid-masjid, kita boleh hadir di surau-surau. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang terbesar. Berapa ramai di akhir-akhir zaman ni orang yang tidak suka pada masjid. Orang yang umur dia tak sampai seperti mana yang kita ada sekarang. Tak kira dia muda ke dia tua ke kan, tahu-tahu dah tak ada kan. Dalam grup WhatsApp tu manjang je ada orang meninggal kan. Manjang je. Tak ada dalam grup ni, grup lain kan. Tak ada dalam tu, dalam Facebook kan. Meninggal je. Kadang-kadang orang yang kita kenal, kadang-kadang orang yang rapat, orang budak-budak kan, orang muda, orang tua, semua meninggal. Bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang untuk kita menambahkan lagi pahala kita, menambahkan lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan perjalanan kita di alam kubur nanti, di akhirat, di padang mahsyar, di titian sirat, semuanya menjadi mudah kerana Allah memanjangkan usia dan umur kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat adalah peristiwa yang terlalu besar di dalam sejarah Islam. Sepatutnya menjadi kenangan dan pengiktibaran, pengajaran kepada seluruh umat Islam. Dengan sebab itu, Saidina Umar, seorang manusia yang hebat,
sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata dalam hadis dia, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, maka Umar lah Nabinya. Sebab apa? Sebab ulama semua bersepakat bahawa 10 pendapat Saidina Umar diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui dan diturunkan ayat Al-Quran kerana pendapat Saidina Umar. Hebat Saidina Umar ni tuan-tuan. Dari sudut pandangan dia menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam peristiwa peperangan Badar, bila berlaku sedikit masalah di dalam mengurus tawanan. Nak buat apa pada tawanan ini? Ya. Nak buat apa tawanan ini? Lalu Saidina Umar kata, tawanan ni semua kita bunuh. Kan? Semua kita bunuh. Saidina Abu Bakar kata, tak payahlah, kita ambil pendekatan yang lain. Lalu turun Al-Quran. Turun ayat Al-Quran mengatakan sekiranya kalau tidak dengan sebab kamu bermesyuarat, maka aku musnahkan kamu semua. Kan? Sebab memilih pendapat selain daripada pendapat Sayyidina Umar. Kan? Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan pendapat Sayyidina Umar adalah yang benar. Dalam isu arak, Sayyidina Umar yang menyuarakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami hukum ataupun ketetapan tentang arak. Lalu turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, engkau akan ditanya tentang arak dan judi. Dan Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Maka bagi tahulah kepada manusia bahawa pada judi dan arak itu ada manfaat dan ada faedah serta bahaya kepada manusia. Dan bahaya judi dan arak itu adalah lebih besar daripada manfaat dia. Dan turun satu ayat lagi yang mengatakan, yang mengarahkan kepada umat Islam supaya meninggalkan minum arak. Yang ketiga, pendapat Sayyidina Umar berkenaan dengan makam Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar cadangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sembahyang. Sebagai tempat untuk sembahyang. Lalu turun ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan hendaklah kamu menjadikan makam Ibrahim itu adalah tempat sembahyang. Subhanallah. Allah setuju dengan pendapat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Sehingga sekarang, bermula pada zaman Nabi sampai sekarang, tempat sembahyang imam di depan Kaabah tu, kan, kalau sembahyang waktu, imam dia mesti duduk di belakang makam Ibrahim. Kat situ, tuan-tuan. Sampai sekarang. Tapi kalau sembahyang lain lah, selain daripada sembahyang waktu, imam duduk kat lain lah. Contohnya sembahyang tarawih, imam duduk dalam bangunan. Kan? Imam duduk dalam bangunan. Sembahyang tarawih. Sebab masa sembahyang tarawih itu diberi ruang kepada umat Islam untuk tawaf. Kan? Walaupun orang tengah sembahyang tarawih, ada yang sedang tawaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka hijrah pada hari ini yang dijadikan sebagai tahun Islam,
perkiraan tahun Islam permulaannya berdasarkan kepada peristiwa hijrah adalah cadangan Saidina Umar. Zaman Saidina Umar yang menetapkan penggunaan peristiwa hijrah ini dalam tahun Islam. Dia tak ambil cadangan banyak untuk memulakan tahun Islam. Sebab tahun-tahun yang lain ada, tahun Masihi ada, kan? Tahun Islam belum diguna pakai, kan? Jadi zaman Saidina Umar kita guna tahun Islam. Maka cadangannya kita ambil tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cadangan kedua kita ambil tarikh tarikh kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadangan ketiga kita ambil tarikh pembukaan kota Mekah dan banyak cadangan lain. Namun Saidina Umar mencadangkan kita guna peristiwa hijratul Rasul, kan? Kita guna peristiwa hijrah, dan sepakat para sahabat dan ulama pada zaman tersebut bersetuju dengan pendapat Saidina Umar, dan sekarang kita menggunakan tahun Islam yang berasaskan kepada peristiwa hijrah. Subhanallah. Cuma kita umat Islam, termasuk saya lah sekali tuan-tuan, kita tak cakna sangat tahun hijrah ni kecuali apabila ada peristiwa-peristiwa besar. Tapi kalau hari-hari lain tengok dalam 7-8 hari akan datang, ini berapa hari bulan Muharram, tak ingat dah, kan? Tengah bulan Muharram, tak ingat dah berapa hari bulan. Kita tak ingat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bulan Islam ni tidak diguna sangat dalam kehidupan kita. Tak diguna sangat. Kita masih lagi menggunakan tahun Masihi. Antara punca besar adalah masalah gaji. Gaji tak diguna ikut tahun hijrah. Gaji, pembayaran gaji ikut guna tahun Masihi. Jadi orang duk ingat je bila 25 hari bulan Ogos, bila 25 hari bulan Julai, orang duk ingat tarikh tu, kan? Tapi kalau pembayaran gaji tu dibuat ikut bulan hijrah, baru orang ingat, oh bila 25 Syawal, bila 25, orang duk hitung je hari tu, kan? Dan kalender persekolahan kita di Malaysia pun tak guna hijrah, kan? Cuti-cuti sekolah semua menggunakan kalender Masihi. Jadi masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini, bukan pada hari ini lah, lama dah, tak berapa nak ingat tahun hijrah ni. Hatta tarikh lahir kita pun kita tak ingat. Dalam hijrah apa benda? Kita ingat tarikh lahir kita ikut apa ni je, ikut Masihi, kan? Tahun berapa ikut Masihi. Tahun hijrah tak tahu, kan? Jadi saya syorkanlah kepada seluruh rakyat Malaysia, pakai ni kan, pakai YouTube ni, kan? Supaya kita berusaha untuk menggunakan tahun hijrah dalam kehidupan kita. Hijrah lama dah, sambut hijrah ni berpuluh-puluh tahun dah kita duduk sambut hijrah. Tapi tak banyak yang kita hijrah, sehingga tahun hijrah pun tidak diadaptasikan dalam kehidupan kita. Tunggu hari kebesaran Islam je ingat, oh Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal, ingat lah, kan? Isra' Mi'raj, ingat lah. Tu ingat sikit-sikit je, kan? Yang ingat hari penuh bulan dalam hijrah ni, bulan puasa, ingatlah bila lagi nak raya. Hari ni dah hari ke berapa, dia kira hari 1 sampai 30 hari bulan tu kira, kan? Tapi bulan lain tak ada dah, tak kira dah, kan? Jadi macam tu tadilah. Cantiknya kalau kita boleh ubah kehidupan kita, kan? Bayar gaji ikut bulan hijrah, kan? Subhanallah.
Tuan-tuan, kalau bayar gaji ikut bulan hijrah, setahun kita dah jimat 10 hari, tuan-tuan. Kan? 10 hari setahun. Awal pun awal sebab bulan hijrah tak ada 31. Kan? Dia main 29 30, 29 30. Kan? Bulan hijrah. Ini sakit kepala pula parlimen kalau nak fikir. Tapi apa masalah? Tak ada masalah kan? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya kita mengamalkan Islam. Hak Islam tu kita amalkan satu persatu kita laksanakan dalam kehidupan kita, baru cantik, tuan-tuan. Kalau tahun hijrah, penggunaan bulan hijrah pun tak boleh buat lagi, macam mana nak buat peraturan Islam? Sakit hati je kita tengok orang yang hina Islam, apa yang dia dikenakan tindakan pada dia. Sebab dikenakan tindakan tak ikut Islam, kita pun yalah terpaksa reda je lah kan, tapi hati masih tak puas kan. Sepatutnya dia kena peraturan lain, hukuman lain kan. Jadi kalau bicara pasal peraturan, lagi penatlah kalau bulan hijrah pun kita tak boleh nak laksanakan dalam kehidupan kita. Banyak benda, tuan-tuan. Kita belajar hijrah ni, kita tahu, semua orang tahu, bila sebut hijrah, perubahan. Bila sebut hijrah, perubahan. Tapi apa perubahan untuk orang Islam pada hari ni? Dah berpuluh tahun dah duk sambut hijrah. Ma'al hijrah ni, saya kecil-kecil lagi dah ingat dah ma'al hijrah ni kan. Ma'al hijrah. Tapi tak nampak sangat perubahan tu. Sepatutnya bila berlaku ma'al hijrah, sambutan ma'al hijrah, umat Islam makin kuat sepatutnya. Umat Islam makin hebat. Hebat dari segenap sudut, tuan-tuan. Hebat dari sudut menyampaikan dakwah. Tapi tuan-tuan tengok, kita nak menyampaikan dakwah di Malaysia ni pun terpaksa berhadapan dengan masalah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Dr. Zakir Naik pergi mana sekarang? Gimana Dr. Zakir Naik? Pasal apa Dr. Zakir Naik tak berceramah dekat Malaysia ni? Padahal dia ada. Dia ada kat kita ni. Kenapa? Dia mengganggu orang lain? Tak ada. Dia cerita betul je. Kan? Perbandingan agama yang dia cerita tu, dia cerita betul. Apa yang ada dalam Bible, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam kitab Hindu, kan? Semua dia cakap betul. Tapi ke mana dia sekarang? Jadi persoalannya, siapa yang lebih kuat hari ni? Orang Islam ke orang bukan Islam kat Malaysia ni? Sehingga kita orang Islam tak boleh suarakan kebenaran. Tuan-tuan tanya, apa masalah Dr. Zakir Naik sampai dia tak boleh berceramah seperti sebelum ni? Kan kita tengok seronok kan dalam ceramah dia, yang hadir tu tak kurang daripada 1,000 orang, tuan-tuan. Tak kurang daripada 1,000 orang yang hadir. Subhanallah. Sepatutnya kita bawa dia daripada Perlis sampai ke Sabah, kan? Buat ceramah dia, bagi kesedaran kepada manusia.
tentang kebenaran agama Islam. Allahu Akbar. Kita tengok yang hina Islam di Kelantan kena tangkap dan telah dijatuhkan hukuman. Hak hina Islam yang perempuan tu apa tindakan? Bila bicara dia tak tahu lagi kan. Memang kena tangkap kan, tapi bila bicara dia apa hukuman yang dia akan dapat kan? Jadi tuan-tuan, pada secara keseluruhannya kita belum kuat. Walaupun berpuluh tahun kita tahu sambut hijrah, walaupun dah lama dah kita sebut hijrah itu satu perubahan kan? Hijrah adalah perubahan, tapi tak banyak berubah kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana ni? Letih. Tak apalah tuan-tuan, teruskan. Tuan-tuan istiqamah dengan masjid. Tuan-tuan istiqamah dengan kuliah. Walaupun hari ini belum mencapai lagi apa yang kita nak, insya-Allah satu hari nanti akan sampai tuan-tuan. Bila sebut perubahan, banyak tuan-tuan. Keseluruhannya kita nak ada perubahan. Kita nak berubah dari sudut pendidikan. Mana sistem pendidikan mesti lebih mesra kepada Islam. Perlu dilihat, bukan setakat subjek je perlu dilihat. Subjek pun kena tengok. Bukan tak kena tengok tuan-tuan. Pendidikan tu penting. Minta maaf lah tuan-tuan. Kan? Masa tahun 2021 kan, 2019 ada cubaan untuk memasukkan silibus ataupun subjek-subjek yang lain dalam pembelajaran anak-anak kita. Sejarah nak ditukar supaya komunis tidak dinamakan lagi sebagai pengganas ataupun penentang. Tengok tuan-tuan, usaha golongan lain bila mereka berkuasa. Tapi kita masa kita berkuasa ni, kita tak nak buat sangat benda tu. Kan? Pasal apa? Pendidikan kita perlu perubahan. Hak subjek-subjek saya tak nak sentuh subjek lah. Kalau ikut sepatutnya kena sentuh. Kan? Kita lihat dari sudut pelaksanaan waktu belajar. Waktu belajar tu perlu ada perubahan. Sekarang masuk sekolah pukul berapa? 7 suku. Budak-budak dah kena ada dah kat sekolah. Budak-budak kena ada dah kat sekolah. Pukul berapa budak-budak kena turun daripada rumah? Pukul berapa? Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat okey, yang agak jauh sikit. Lepas tu yang menggunakan bas-bas sekolah, yang guna feri sekolah. Kalau askar, feri. Kalau awam biasa ni bas sekolah. Pukul berapa bas sekolah nak pergi ambil, nak kutip daripada taman, nak sampai ke sekolah? Saya tengok tuan-tuan, belum subuh anak-anak dah tunggu dah dekat jalan raya, dekat bus stand dah tunggu dah. Bila masa dia sembahyang subuh? Bila masa dia sembahyang subuh?
Kita nak pendidikan Islam, kita nak Islam itu kuat. Macam mana nak kuat Islam kalau macam tu? Memang kat sekolah ajar supaya sembahyang, tapi dari sudut praktikalnya setuju sekolah mewajibkan sembahyang zuhur berjemaah. Bagus dah, itu bagus sangat-sangat dah. Tapi subuh mana? Dengan pemandu bas, pemandu feri tak sembahyang. Bagi pemandu bas, pemandu feri yang sembahyang, huru-hara dia orang, tuan-tuan. Terkejar-kejar sembahyang subuh. Kan? Hak tu kaki sembahyang. Hak tak sembahyang, selamba ya. Kan? Itu masalah, tuan-tuan. Itu dari sudut pendidikan. Perlu ada perubahan. Sama ada lewatkan sikit masuk waktu sekolah, lewatkan sikit masuk waktu balik sekolah. Kan? Bagi ruang. Daripada darjah 1 ajar tak solat subuh. Kan? Daripada darjah 1, tuan-tuan, sampailah tingkatan 6. Berapa belah tahun tu tak solat subuh. Allahu Akbar. Lepas tu kita tengok remaja bermasalah, macam-macam masalah, sampai hina agama sendiri. Kan? Itu antara punca. Lahirlah orang-orang generasi yang memandang Islam ini sebagai agama yang membebankan. Islam adalah agama yang menyusahkan. Dia akan lahir generasi macam tu. Okey, cukup untuk pendidikan. Kita pergi pada ekonomi. Sama juga. Berpuluh tahun kita sambut hijrah. Ekonomi kita siapa pegang? Top 10 terkaya kat Malaysia, siapa dia? Mana orang Islam? Orang Islam buat apa? Bab agama pun keparit, bab ekonomi keparit, pendidikan keparit. Gimana orang Islam ni? Sambut Ma'al Hijrah. Seorang-seorang sambut. Saya dah 2 dah ni. Malam tadi sekali dengan di Masjid Negeri bersama dengan tuanku. Ini kat sini. Malam sekarang dekat Taman Politeknik. Seorang-seorang sambut hijrah berkali-kali. Kan? Itu nisbah saya, tuan-tuan pun lebih kurang juga pun. Kan? Sambut hijrah. Hak dalam khutbah, sempena hijrah. Hak ceramah, hak kuliah. Kan? Tapi ke mana umat Islam ni? Ke mana umat Islam ni? Bab agama dah keluar. Makin banyak hijrah, keluar orang yang hina Islam di kalangan orang Islam. Apa masalah ni? Bab pendidikan, bab sembahyang pun tak selesai. Bab ekonomi, Allahu Akbar, lagi teruk, tuan-tuan. Ekonomi, tentera tak payah bincang lah. Ketenteraan tak payah bincang. Allahu Akbar. Banyak lagi, tuan-tuan, jauh lagi kita mesti lakukan perubahan. Ekonomi kita makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Bukan makin hari makin elok, tuan-tuan. Bukan makin hari makin elok. Saya tak ada fakta yang betul, tapi orang cakap minyak masak kita ni lebih mahal daripada Singapura. Singapura hak 5 liter tu kan, minyak masak baru 30 lebih. Kita 40 lebih. Padahal Singapura tak ada sawit pun.
Pak kita tak tahu berapa juta ekar sawit. Kita kita keluarkan minyak sawit, tapi kenapa minyak sawit kita lebih mahal daripada Singapura? Siapa yang punya kerja ni? Hijrah, berpuluh-puluh tahun hijrah. Apa yang umat Islam dapat? Allahu Akbar. Itu nasib baik kalau tahun 2018, 2019, tuan-tuan. 17,000 pekerja Islam, pekerja Melayu dibuang. 17,000. Main-main je dia buang. Allahu Akbar. Ekonomi kita. Apa nak jadi dengan ekonomi kita? Warga asing masuk, bertalu-talu masuk. Keluar dalam surat khabar 1.2 juta warga Cina tak keluar daripada Malaysia. 1.2 juta. Sikit ke banyak, tuan-tuan? Banyak tu, tuan-tuan. Kemana dia orang ni? Apa yang dah jadi dengan sistem kita kat Malaysia, keselamatan kat Malaysia ni, sampai dia orang tak keluar. Yang dibimbangi takut 1.2 juta tu dah dapat IC dah pun. Dah boleh mengundi dah. Yang dibimbangi hancur. Itu saya bagi tuan-tuan berfikir je, bukan supaya tuan-tuan bertindak. Tapi hijrah lah kan. Hijrah. Ji, kita sampai ke apa ni? Syuruk. Nak syuruk dah kan? Syuruk 12 minit. Sebelum syuruk saya berhenti. Kan? Tuan-tuan, itu hak saya nak suruh fikir. Ni nak suruh kita bertindak berhijrah kan. Pergi mana-mana. Kita punya jemaah di kalangan orang-orang muda, remaja, amat kurang. Mana masjid, mana surau, mana tempat, itulah di Malaysia ni. Tak boleh tengok saja, tuan-tuan. Kena bertindak, tuan-tuan. Macam mana nak buat tu supaya anak-anak muda kita datang ke masjid ni? Pun perlu datang ke masjid. Sebab apa, kat masjid ni ada kuliah, ada apa. Saya terfikir juga orang perempuan kan. Orang perempuan yang tak datang masjid, apa dia faham masalah haid? Kat sekolah ajar ke masalah haid ni? Faham ke dia orang? Tu masalah haid ni masalah besar, tuan-tuan. Perempuan, bukan masalah kecil. Semua orang kena tahu. Orang lelaki kena tahu, orang perempuan kena tahu, sebab berkait. Orang lelaki dia ada isteri, dia ada anak, dia kena tahu, kan? Kalau hari ni mari haid, esok tak mari, lusa datang balik, nak kira macam mana tu yang esok tu? Adakah anak-anak kita tahu benda macam tu? Yang perempuan, kalau macam ibu-ibu tak apalah datang ke masjid. Ada juga kadang-kadang ceramah pasal masalah bersuci, bab haid, ada masuk juga, kan? Ni tak datang langsung ni, tak tahu apa. Yang dia tahu beli apa ni, cukup masa beli tuala wanita, tu je. Bab hukum tak tahu. Dia berkait dengan masalah cerai, masalah puasa, sembahyang. Kalau haid tu
berhenti di akhir waktu asar, apa yang perlu dia buat? Di akhir waktu asar, nak sembahyang asar tak sempat sebab nak masuk maghrib lah. Tapi dia berhenti di akhir waktu asar. Mana waktu asar dia kena qada. Dia kena qada. Dan qada waktu asar itu ikut hukum fiqh, dia kena qada bersama dengan zuhur. Bukan dia buat asar je. Berapa ramai anak-anak perempuan kita yang tahu masalah ni? Banyak tuan-tuan. Anak-anak muda kita yang lelaki kan, macam mana dengan akidah dia orang, macam mana dengan pegangan agama dia orang. Hari ni macam-macam berlaku tuan-tuan. Wahabi lah jadi masalah besar pada hari ni kan? Bolehkah anak-anak kita tu menilai mana Wahabi, mana Ahli Sunnah wal Jamaah? Tu nasib baik khutbah hari ni kat Negeri Sembilan ni sebut supaya kita ikut mazhab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dah dibaca dah dalam khutbah supaya semua orang tahu. Anak-anak muda kita faham ke mazhab Asy'ariyah Maturidiyah tu? Kalau dia orang tak datang masjid, mula huak dia pun fikir tengok suasana. Yang ni pun betul juga, yang tu pun betul juga. Wahabi pun betul, Asy'ariyah pun betul. Dia tak boleh nilai mana yang tak betul. Jadi tuan-tuan, kita sebagai penggerak masjid ni kena berusaha daripada sekarang untuk buatlah apa pun, janji boleh panggil dia orang datang. Ada pertambahan. Tak perlu kita nak tengok drastik. Hari ni nak tengok 20 orang terus ada dalam masjid. Tak ada. Mungkin tak dapat lah kan. Tapi sekurang-kurangnya 10 tahun akan datang, separuh masjid ni orang muda. Kan? Tu dia kena buat kerja daripada sekarang. Kerja ni bukan ringan. Tuan-tuan, bukan ringan ni. Saya bagi cadangan, saya sendiri pun belum tentu mampu nak buat tuan-tuan. Nak ajak anak-anak muda ni, nak kejutkan anak-anak kita datang ke masjid, bukan senang tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Tambah-tambah anak orang, bukan anak kita. Kan? Anak orang. Lagilah susah. Tapi kena adalah usaha. Kita kena ambil juga konsep jemaah tabligh. Dia pergi jumpa je siapa-siapa, dia redah je. Kan? Pergi je. Ketuk rumah orang. Kan? Jemaah tabligh ni dia mampu menarik ramai orang muda. Tuan-tuan tengok jemaah tabligh, ramai orang muda ikut. Kan? Usaha dia kejutkan orang untuk sembahyang, datang masjid. Terpulanglah tuan-tuan nak buat macam mana kan. Saya bukan serah pada pengurusi masjid ya. Untuk semua kita jemaah, walaupun bukan AJK masjid, bagilah pandangan, bagilah idea untuk meningkatkan golongan muda dalam masjid ni. Golongan muda adalah pemimpin masa depan. Kalaulah daripada sekarang dia orang tak solat subuh, lepas tu jadi pemimpin, macam mana? Memang dia tak minat agama. Orang bicara pasal agama, ni hak agama. Kita tepilah hak agama ni. Kita utamakan hak lain. Sebab dia tak nampak apa untung besarnya pada agama ni. Kan? Tak nampak. Bahkan dia kata agama ni mungkin menyusahkan, menyebabkan ketegangan kaum dan sebagainya. Allahu Akbar. Usahalah tuan-tuan. Saya tengok jamuan dah ada. Kan? Alhamdulillah lah. Kat sini, kat masjid ni kuliah-kuliah kan, ada jamuan kan. Itu dah baguslah untuk nak tarik
para jemaah datang, tua muda ke datang. Kan? Alhamdulillah, teruskan yang tu. Kan? Sebab Nabi berdakwah pun macam tu. Awal-awal Nabi dakwah, Nabi panggil anak beranak Nabi, Nabi buat jamuan dulu. Kan? Selepas jamuan, selepas makan tu baru cakap pasal Islam. Sikit je, tak banyak. Cakap sikit je. Kan? Melalui jamuan-jamuan. Jadi tuan-tuan, panjang-panjangkanlah dakwah ni. Kan? Kita dah 1444 Hijrah dah. Kan? Cubalah kita dakwah keluarga-keluarga kita dulu dakwah. Dakwah bil hikmah tuan-tuan. Dakwah kena bil hikmah. Jangan utamakan marah. Jangan utamakan marah. Engkau ni nak jadi apa tak nak datang masjid ni? Jangan. Memang tak datang masjid. Walaupun berkali-kali dah kita jemput dia kan. Dia tak datang, tapi gunalah ayat-ayat yang lembut, bahasa-bahasa yang lembut kan, untuk dia orang lebih mesra. Kita kena mesra pelanggan. Kena mesra pelanggan. Cakap waktu-waktu sembang tu atau dalam grup WhatsApp, masuk waktu solat kan, jom solat kan. Okey dah tu kan. Ingat mengingati kan. Contohnya macam tu lah. Dalam grup WhatsApp keluarga kan, dah masuk waktu solat, jom solat kan. Itu antara dakwah-dakwah kita lah. Saya rasa benda tu tak susah sangat kan. Janji sebelum syuruk berhenti. Dah syuruk saya pun kena berhenti lah tuan-tuan. Itu sajalah daripada saya tuan-tuan, sempena Ma'al Hijrah ni kan. Sebab saya difahamkan akan ada ceramah yang sebenar bab hijrah, sempena hijrah di masjid ni. Saya ni rehsa je ni kan. Jadi itu saja daripada saya, mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.